بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Seterusnya kita bincang tentang ajaran sesat yang bernama Al-Musyabbihah. Timbulnya golongan Al-Musyabbihah yang menamakan Tuhan dengan makhluknya atau menyerupakan Tuhan dengan makhluknya. Apabila golongan salaf, iaitulah generasi awal tahun 1 Hijrah sehingga 300 Hijrah, di antaranya ialah ulama mazhab Ahlussunnah. Kemudiannya yang terkenal seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik ialah imam mazhab Maliki. Imam Ahmad bin Hanbal imam mazhab Hanbali. Dan Imam Daud bin Ali Al-Asbahani imam mazhab Zahiri. Dan Muqatil bin Salman ini termasuk dalam ulama. Dan lain-lain mengambil sikap tidak mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang mutasyabihat. Iaitulah ada perkataan yang menunjukkan sama dengan makhluk. Seperti firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan bersemayam di atas arsy. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Dalam hadis, yanzilu Rabbuna tabaraka ta'ala ila sama'id dunya fi thuluthil akhir minal lail. Tuhan kita turun ke langit dunia 1/3 akhir waktu malam, memperkenankan doa. Adanya perkataan bersemayam, tangan, turun, ini perkataan yang berlaku pada makhluk, menimbulkan kekeliruan di kalangan orang awam. Sikap generasi awal, golongan salaf, tidak mentakwilkan ayat ini dengan menyerah kepada Allah dan menegaskan Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu pun. Yang disebut oleh Asy'ariyah dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala tidak sama dengan yang baru, dengan makhluk. Perkataan itu tak boleh disamakan dengan makhluknya. Tangan Tuhan, Tuhan bersemayam, bukan macam raja bersemayam. Bersemayamlah. Bila ditanya Imam Malik yang mengajar di Masjid Nabawi, Imam Darul Hijrah, Imam Negeri Hijrah Nabi, seorang datang tanya Malik, "Wahai Imam, apa maksud Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa? Apa makna Tuhan bersemayam di atas arsy?" Kata Imam Malik, "Al-istiwa'ul ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah." Bersemayam itu diketahui makna bersemayam. Bersemayamlah. Bersemayam. Tuhan bersemayam di atas singgah tanya.
Wal kaifu majhul. Bagaimana dia bersemayam, kita tak tahu. Kita tak tahu. Bersemayam tak sama dengan makhluknya. Wal imanu bihi wajib. Wajib beriman dengannya. Kita wajib beriman. Tuhan bersemayam tidak sama makhluknya. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya bagaimana ini bid'ah. Melanggar. Bercanggah dengan ajaran Nabi. Halau dia, kata Imam Malik. Maka keras. Inilah pandangan ulama salaf, di antaranya ialah ulama-ulama mazhab. Termasuk bukan sahaja Imam Malik, Imam Ahmad, termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan lain-lain. Mereka tidak mentakwilkan ayat Quran. Itu pandangan. Seperti sikap yang diambil di zaman Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu anhum dan tabi'in rahimahumullah. Mereka menyerahkannya kepada Allah. Dia sahaja yang mengetahui hakikat maknanya. Dan beriktikad bahawa Allah itu tidak sekali-kali sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak sepertinya sesuatu pun. Atau mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala menyalahi, tidak sama dengan yang baru. Berbeza dengan ulama khalaf, ulama generasi kemudian. Selepas abad yang ketiga Hijrah. Di zaman Abbasiyah, di zaman berlakunya gerakan penterjemahan yang disebut dulu. Diterjemahkan buku-buku dalam bahasa asing dan dalam bahasa Arab. Pada awalnya mereka menterjemahkan buku sains dan teknologi. Buku hisab, buku ilmu falak, ilmu pertanian, ilmu perubatan. Yang diambil dari bangsa-bangsa lain, diterjemah dalam bahasa Arab. Itu tak ada masalah. Tetapi berterjemah buku-buku falsafah. Menggunakan akal, kaedah menggunakan akal. Di antara menciptakan ilmu mantik, ilmu logik. Ilmu mantik, ilmu logik. Ada ilmu mantik, pakai akal. Menyebabkan timbulnya mazhab-mazhab yang pakai akal. Seperti Mu'tazilah, Jabariyah. Termasuk kumpulan musyabbihah yang menyamakan Tuhan dengan makhluknya yang kita baca ni. Jadi sesat. Nak lawan puak-puak yang sesat ni, kalau pakai totok begitu, mata bersemayam lah. Nak lawan macam mana? Habis itu ialah gocoh jawab lepas pada tu. Mesti berhujah. Maka timbulnya ulama khalaf di kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah yang mengambil sikap mentakwilkannya mengikut ilmu al-balaghah, ilmu bahasa Arab. Dengan makna yang lain berasal, seperti perkataan itu yang dipikirkan menasabah. Menurut akal dan bahasa Arab yang tinggi dari segi adab Arabi, sastra Arab. Di mana Al-Quran adalah bermukjizat. Quran mukjizat. Mukjizat sastra. Bukan mukjizat ilmu yang lain, termasuk ilmu sastra, ilmu bahasa. Di sana ada perkataan-perkataan yang zahirnya begitu, tetapi maknanya tujuan lain. Contohnya, dalam ilmu balaghah, kita bandingkan seorang Muhammad berani macam singa. Muhammad macam singa, bukan Muhammad tu binatang. Macam singa, dengan makna dia berani. Macam seekor singa, dia buat perbandingan. Jadi perkataan singa di situ bukan Muhammad tu binatang singa, tidak. Muhammad dia berani. Macam singa. Itu contoh dalam bahasa Arab. Contohnya, dalam Quran menyebut wa man kana fi hadi ama fa huwa fil akhdi ama wa adallu sabila. Barang siapa yang datang dunia ni buta, di akhirat buta juga dan sesat jalan. Yang makna orang buta atas dunia ni bangkit kiamat buta jugalah. Seksanya dia padahal dia semayang. Dia beriman. Macam mana begitu? Oleh itu maka makna buta di sini ialah dengan makna buta hati.
buta kepercayaan, buta akal, buta ilmu, bukan buta mata. Itu ada dalam Quran. Contohnya firman Allah Ta'ala, mastumun nisa, ataupun menyentuh perempuan. La mastumun nisa. Ada mazhab mengatakan la mastumun nisa ni sentuh kulit dengan kulit. Mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain pada Syafi'i dengan makna bersetubuh, bukan makna menyentuh. Oleh kerana itu, sentuh kulit dengan kulit ni tak batal air semayang. Maknanya bersetubuh. Quran menggunakan perkataan yang beradab. Tak caruk, kita kata. Dengan makna bersetubuh. Dan pandangan mazhab-mazhab ini disokong oleh hadis-hadis. Nabi menyentuh isteri dia. Tengah semayang, Aisyah gagal Nabi. Nabi tak batal semayang pun. Ini ada hadis. Mengatakan begitu. Belum ke sejid, Nabi cium isteri dia. Betul ke semayang. Ini hadis yang sahih. Jadi mereka mengatakan maknanya menyentuh kulit dengan kulit tak hilang air semayang. La mastu dengan makna bersetubuh, bukan makna menyentuh. Syafi'i kata dok pakai setuh kulit dengan kulit lah. Syafi'i dia ambil basi banyak. Dia ambil hatiat. Mereka lain kata tidak, Nabi sentuh isteri dia. Dia pergi semayang. Tapi kalau waktu bila hak mengaji mazhab Syafi'i saja balah, tak mengaji hadis jadi balah. Itu menimbulkan kekhilafan. Itu dalam hukum. Ini dalam bab akidah, bab Tuhan. Mata Tuhan, tangan Tuhan. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tuhan sifatkan mereka yang berbai'ah dengan Nabi pada hari Hudaybiyah. Tuhan terima bai'ah ni macam tangan Allah di atas tangan mereka. Maka orang mengatakan Allah itu kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah di atas mereka. Ditakwilkan dengan makna yang lain perkataan asal. Ini golongan yang mutaakhir ataupun mazhab khalaf, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka terdapat golongan yang jahil ilmu bahasa Arabnya. Timbul puak yang jahil bahasa Arab. Nak lawan dengan hak yang terlalu alim tadi. Timbul mazhab menyerupakan Allah dengan makhluk. Dengan berpegang kepada zahir ayat-ayat Quran dan hadis yang mutasyabihat. Dan terus meletakkannya seperti yang ada pada makhluk sehingga berani mereka mengatakan Tuhan. Tuhan yang disembah itu mempunyai rupa yang berikut, yang beranggota. Dan suku tubuh dan badan sama ada secara rohani atau jasmani. Sehingga seseorang hamba yang kuat ibadatnya dan bermujahadah. Seperti ikhlas. Nescaya dia dapat berjabat tangan dengan Tuhan. Seperti itu. Tinggi tasawuf sangat. Akidah tak mengaji. Mereka yang tak mengaji akidah akan sesat. Boleh jabat Tuhan kalau kosong sangat. Jaga dengan Tuhan. Dan bersentuh dengannya. Boleh melihatnya di alam dunia ini dan menziarahinya. Tuhan ziarah dia. Bukan takat Nabi yang menziarah. Nabi yang mati dah menziarah. Itu ada juga. Pokok tasawuf itu. Nabi yang mati dah menziarah. Mari dia pada kubur menziarah. Ramai mana kalau 10 orang duduk atas dunia ini berapa juta orang. Mereka ziarah berapa. Itu siapa begitu. Berkata Daud Al-Khawarizmi, salah seorang yang menganut fahaman ini, bahawa Tuhan yang disembah itu berjisim. Mempunyai darah dan daging, mempunyai anggota tangan, kaki, kepala, lidah dan 2 mata, kata dia. Ini dah jadi sesat. Menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Mereka menguatkan hujah-hujah dan dalil-dalil mereka kepada hadis-hadis maudhu' yang sengaja direka dan menyandarkannya pada Rasulullah SAW. Rasulullah kata gitu. Padahal kebanyakannya diambil daripada orang-orang Yahudi yang menganut fahamannya seperti ini juga. Ini fahaman orang Yahudi. Yahudi dalam Quran sebut, mitok Nabi Musa, ij'al lana alihah kama lahum alihah. Mitok, wahai Musa, mitoklah Tuhan, buat Tuhan cokoh depan kita. Macam kau layan ada Tuhan nampak cokoh boleh sembuh. Kita gitu jugalah.
Orang Yahudi minta Nabi Musa. Nabi Musa murka, marah Nabi Musa. Dan Tuhan panah peti sampai mati. Ada satu riwayatnya. Satu kaum Bani Israel minta nak tengok Tuhan. Ini pengaruh agama Yahudi. Golongan musyabbihah itu terbahagi pada dua jenis. Ada dua jenis. Yang pertama, mereka yang menyerupakan zat Allah Taala dan zat makhluknya. Di antara golongan menganut fahaman ini ialah As-Sabaiyah, Al-Bayaniyah. Ini mazhab Syiah, kalangan Syiah. Ada kalangan Syiah. Kalangan Syiah. Ada kalangan dia dok Syiah. Tengah-tengah orang Sunni macam Ayah Ping besuk tu, Sunni lah tu. Orang besuk kan bagi Syiah pun. Di kalangan Sunni. Wujud kalangan Syiah, kalangan Sunni, kalangan Khawarij. Dan sebab itu kita tak boleh mengatakan semua Khawarij itu adalah orang Islam. Semua orang Sunni ni betul mereka. Ada orang Sunni menganut fahaman. Dia Sunni, mengaku Sunni, menganut ajaran sesat. Syiah menganut ajaran yang ada nama-nama dia. Ini kita kena Khawarij. Ada yang melampau. Ini begitu. Al-Hululiyah, Al-Hilmaniyah, Al-Adhafirah. Kita akan baca. Sebahagiannya kita dah baca. Yang kedua, mereka yang menyerupakan sifat-sifat Allah SWT dengan sifat-sifat makhluknya. Sifat-sifat saja. Ada yang menyamakan iradat Allah dengan iradat makhluknya. Kehendak Allah sama kehendak makhluk. Bukan semua kehendak Tuhan jadi belaka. Ada Tuhan kehendak tak jadi. Ada ke begitu? Tak ada kuasa lah Tuhan. Iaitu golongan Mu'tazilah Basrah. Tinggal Basrah. Ada Al-Karamiyah. Ada yang menyamakan kalam Allah dengan kalam makhluknya. Seperti mempunyai suara berhuruf dan bersifat baharu. Dan ada yang menyamakan ilmu Allah itu dengan ilmu makhluknya. Mereka yang mewajibkan sifat-sifat ilmu. Tetapi ilmu Allah SWT itu menurut percayaan mereka baharu. Seperti juga ilmu makhluk. Macam ilmu juga ada benda Tuhan tak tahu saja. Ni berat ni berat. Sedangkan Quran kata Tuhan tahu sebab zarah pun. Yang ghaib Tuhan tahu. Mazhab-mazhab dalam ajaran Al-Musyabbihah. Wallahu a'lam. Kita baca mazhab-mazhab dia pula. Dia ada mazhab.